Yang Muhammad Pokosana. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberikan peluang pada saya untuk turut membahaskan dan undang-undang keselamatan langkah-langkah khas 2012. Pertama, saya nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat datang kepada belia dan beliawanis Kedah Sejahtera yang hadir untuk membuat lawatan ke Parlimen pada petang ini. Dan pertama ingin saya sebut bahawa mengingatkan saya kepada satu sejarah yang agak melucukan apabila hari ini kerajaan tampil untuk memansuhkan ISA, dan saya menyambut baik keputusan untuk memansuhkan ISA. Melucukan apabila rakyat bangkit minta menuntut memansuhkan ISA, pada waktu itu rakyat diherdip oleh pasukan keselamatan dengan tembakan gas pemedih mata yang mengoyak baju, ramai yang ditahan di dalam lokap dan sebagainya. Kemudian dilemparkan dengan kata-kata yang cukup kesat bagi saya. Dan pernah ada ahli-ahli parlimen di sini yang mencerca orang-orang yang keluar berdemonstrasi itu seperti monyet yang terhege-hege. Tetapi saya tidak tahukah apakah istilah yang boleh saya berikan pada hari ini kepada orang yang tampil ke hadapan untuk membawa satu usul bagi memansuhkan ISA di dalam negara kita. Sudah tentu dia bukan bapa monyet. Sudah tentu dia bukan bapa monyet. Ya Muhammad, ya. Are you reflecting to the Prime Minister? Jangan buat. Tidak. Sebab itu saya kata sudah tentu dia bukan bapa monyet. Ya. Tuan Yang di-Pertua, yang kedua, saya ingin menyentuh bahawa saya adalah mangsa korban ISA. Dan satu sejarah yang saya nak mengingatkan Perdana Menteri. Dan saya harap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang akan datang menggulung, bukan sekadar dia bentang, kemudian padang rengas ataupun sembrung yang akan menggulung. Seringkali, setiap kali dia membentang apa-apa perkara di Parlimen ini, dia hanya membentang tetapi orang lain menggulung. Jadi saya minta bahawa dia berpegang kepada apa yang didakwa oleh beliau, bahawa masyarakat kita sudah matang yang boleh menerima perbahasan dan perdebatan yang terbuka dalam masyarakat kita hari ini. Jadi sebab itu saya nak mengingatkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa saya adalah mangsa korban ISA daripada keganasan kaum yang ditimbulkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Pada waktu itu, saya percaya bahawa Pasir Salak tidak akan boleh menafikan perkara ini. Bahawa pada waktu itu, beliau dengan bekas Setiausaha Agung MCA ataupun Ketua Pemuda MCA pada waktu itu, Datuk Lee Kim Sai. Pertarungan antara UMNO dan MCA yang membawa isu-isu perkauman dalam negara kita, sehingga membangkitkan sentimen di kalangan masyarakat Melayu dan Cina untuk bergaduh. Dan pada waktu itu, ramai di kalangan pemimpin-pemimpin negara kita pada waktu itu berharap ke seluruh negara untuk membangkitkan sentimen orang Melayu supaya datang ke Kuala Lumpur dalam satu perhimpunan umat Melayu di PCA, yang kemudian itu dibatalkan oleh pihak polis. Tetapi penjelajahan ke seluruh negara itu telah menimbulkan satu kegawatan yang sangat serius kepada negara kita. Tetapi akhirnya yang menjadi mangsa korban ISA daripada keganasan kaum yang ditimbulkan oleh pemimpin-pemimpin UMNO pada waktu itu, termasuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada waktu itu selaku Ketua Pemuda UMNO. Saya, Kepung, Ipoh, Timur, Bagan, Shah Alam, Pasir Salak, saya akui, Bukit Gelugur, Kota Melaka, yang pada waktu itu, yang Bagan, pada waktu itu saya katakan bahawa kami menjadi mangsa daripada keganasan tersebut. Mangsa yang akhirnya pemangsa itu keadaan, bukan mangsa keganasan. Pemangsa itu diberikan cuti 2 bulan ke Australia. Saya ucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya tidak mengatakan dia hipokrit. Itu biarlah sejarah yang menilai beliau, walaupun beliau datang ke sini untuk menunjukkan dia sebagai hero
dalam pemansuhan ISA di negara kita. Tetapi sesungguhnya bagi saya bahawa saya merakamkan sesuatu yang amat mendukacitakan. Sejarah merakamkan, dan saya mohon bahawa sepatutnya yang amat berhormat tampil ke hadapan ini memohon maaf kepada, khususnya kepada mangsa-mangsa ISA, operasi lalang. Kerana kami tidak langsung terlibat dengan pertelingkahan kaum pada waktu itu. Tetapi kami disumbat selama 2 tahun di kem tahanan Kemunting. Tuan Yang di-Pertua, Pokok Sena, sikit je. ya, Terima kasih Pokok Sena. Saya rasa perlu disebut ya, bahawa pada masa itu UMNO sedang menghadapi masalah dalaman dan ada kemungkinan undang-undang ISA ini digunakan untuk mencapai matlamat politik mereka, kerana mereka berpecah tim A dan tim B, dan untuk menangani suasana supaya pembangkang tidak dapat menguasai keadaan, maka digunakan ISA, dan inilah yang kita khawatir, bahawa undang-undang yang menggantikan ISA yang mereka nak luluskan pada hari ini juga boleh disalahgunakan. Apa pandangan? ya, saya bersetuju dengan pandangan rakan saya daripada Shah Alam. Memang UMNO berhadapan dengan masalah krisis kepercayaan rakyat, termasuk daripada dalaman UMNO sendiri terhadap kepimpinan pada waktu itu. Untuk nak mengalihkan satu pandangan kepada masyarakat, khususnya di kalangan orang Melayu, supaya terus dipayungi oleh UMNO dan Barisan Nasional, maka dicetuskan isu-isu perkauman ini, seolah-olah nak memperlihatkan bahawa Melayu sedang diancam oleh satu kaum lain dalam negara kita, khususnya daripada orang Cina. Saya ucapkan, macam sekarang dibangkitkan isu-isu yang bersifat perkauman, kononnya orang Melayu, orang Islam sedang berada dalam keadaan yang terancam. Tetapi saya percaya bahawa daripada kata-kata oleh seorang bekas ketua pemuda UMNO, saya tak nak sebut nama dia di sini, waktu saya bertemu dengan veteran-veteran UMNO pada baru-baru ini bersama dengan Wakil Marang, ada bekas menteri dan sebagainya, beliau mengatakan kepada saya bahawa mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia. Saya tanya pada dia, pasal apa perlu Allah Ta'ala ampunkan dosa? Apa dosa dia tu? Dia kata, dulu saya lah berdosa, pergi jajah seluruh negara, bagi tahu kat orang Melayu. Dia kata, waktu tu saya Exco Pemuda UMNO pusat, bagi tahu kepada orang Melayu, kata Melayu kena pertahan UMNO, sebab tanpa UMNO Melayu tak akan ke hadapan, tak boleh hidup dan sebagainya. Habis tu apa jadi hari ini? Hari ini dia kata Melayu lingkup kerana UMNO. Jelasan Pokok Sena. Telok Intan. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Pokok Sena. Terima kasih Betul. Pokok Sena, adakah Pokok Sena setuju jika saya katakan bagaimana seumpamanya kalau kita ambil Teluk Intan lah, sebagai contoh, 55 tahun rakyat atau masyarakat yang paling miskin di Teluk Intan adalah Melayu sendiri. Jadi kalau pihak UMNO dia nak jaga hak dan kepentingan orang Melayu, adakah mereka sudah berjaya jaga hak-hak ataupun kepentingan orang Melayu, sedangkan orang Melayu yang paling terpinggir sekarang? Nah, itulah dia nasib orang Melayu. Nak boleh 500 kena tunggu 55 tahun. 55 tahun baru boleh 500. Nak boleh 500 pula 55 tahun pula tu. 55 tahun pula baru boleh 500. Allahu Akbar. Kinabatangan minta Perdana Menteri beri komitmen, kod tahun depan boleh banyak sikit. Perdana Menteri tak boleh bagi komitmen. Sebab apa? Kena tunggu 55 tahun pula. Jadi, baik, saya nak balik kepada isu pokok kita, iaitu rang undang-undang ini. Saya ingin saya mempersoalkan bahawa kenapa undang-undang ini perlu bertolak daripada 149? Kenapa? Apakah kerana kalau tanpa 149 ini kita tidak boleh mewujudkan undang-undang? Saya bersetuju bahawa perlu kepada satu undang-undang untuk mencegah kegiatan-kegiatan keganasan. Kegiatan-kegiatan keganasan yang boleh membawa ancaman kepada negara kita, termasuk kepada ancaman di Pertuan Agong. Saya bersetuju. Seperti mana apa ancaman kepada Pertuan Agong? Apa ancaman kepada institusi raja-raja Melayu dalam negara kita? Iaitu membawa warga asing diberikan taraf kerakyatan, diberikan hak untuk mereka memilih, akhirnya diberikan hak untuk mereka menentukan kerajaan pada masa hadapan negara kita. Ini saya katakan bahawa kemasukan banjiran warga asing yang diberikan taraf kerakyatan
oleh kerajaan negara kita seperti yang saya dedahkan tadi akan menyebabkan satu hari nanti terhakis dan runtuhlah institusi Raja-Raja Melayu dalam negara kita. Ini yang sepatutnya Suruhanjaya dibuat untuk menyiasat bagaimana satu operasi pemberian taraf keraknyatan warga negara kepada warga asing. Hanya semata-mata apa? Untuk nak jamin kemenangan pilihan raya umum yang ke-13 yang akan datang. Saya bersetuju dari segi akta itu perlu diwujudkan. Perlu diwujudkan. Tetapi kenapa perlu akta ini bertolak daripada 149 dalam perlembagaan? Apakah kerana kalau tak ada 149 maka akta ini tak boleh diwujudkan? Sebab saya nak katakan bahawa akta ini hanya bersifat akta kesalahan keselamatan langkah-langkah khas. Langkah-langkah khas. Saya percaya ramai di kalangan saya ini pengamal undang-undang cukup kepada meminda kepada kanun tata cara jenayah. Itulah merupakan langkah-langkah dalam mengawal selia soal kegiatan-kegiatan jenayah yang boleh dimasukkan termasuk persoalan-persoalan keganasan. Kenapa perlu kepada satu rang undang-undang kesalahan keselamatan langkah-langkah khas yang mesti bertolak daripada perkara 149? Minta penjelasan pokok sana. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya setuju dengan pokok sana tentang rujukan pada perkara 149 ya, yang kononnya digunakan, bukan kononnya yang digunakan untuk membawa rang undang ini ke parlimen. Saya ingin menarik perhatian pokok sana kepada dan Datuk Yang di-Pertua kepada mukadimah rang undang-undang ini. Dan dengan izin saya baca ya. Dia mula dengan ayat ni. Dan ayat ni pelik sebab ayat ni bagi saya merupakan satu, dengan izin bahasa Inggeris, fiction ataupun dongeng ya. Sebab dia berbunyi macam ini. Bahawasanya tindakan telah diambil dan tindakan lanjut diancam oleh sekumpulan besar orang di dalam dan di luar Malaysia untuk menyebabkan keganasan terancang terhadap orang dan atau harta, atau untuk menyebabkan sebilangan besar warga negara takut akan keganasan ini. Siapa sekumpulan besar ini? Bagi saya ini tak wujud. Warga asing kita bincang lepas ni. Tapi mana kumpulan besar pengganas ini? Ayat ini memang dia petik daripada perkara 149. Kita tahu itu asal dia. Asal dia perlembagaan persekutuan di sini. Ayat itu dibuat pada tahun 1957 pada masa itu. Dan pada masa itu pada tahun 1960 artikel perkara ini digunakan untuk menggubal Akta Keselamatan Dalam Negeri. Tapi pada masa itu keadaan jauh berbeza. Kumpulan besar itu memang ada. Mungkin dalam bentuk pada masa itu pergerakan militan komunis yang ada di hutan dan di bandar. Sebab itu ayat itu ada maksud dia, ada meaning, ada maksud dia. Tapi hari ini kita nampak Perdana Menteri dan penasihat dia masih nak gunakan satu cerita dongeng, you know. This is a fiction. Ini tak wujud lagi. Jadi sebab itu pokok sana betul. Kita patut gunakan undang-undang lain. Perkara 149 ni lapuk, tak perlu dipakai lagi. Ya. Terima kasih Subang yang bersetuju dengan pendapat saya bahawa tak perlu kepada kita bertolak daripada 149. Sebab saya katakan bahawa kita nak hapus ISA kerana ISA telah menafikan hak-hak yang terkandung di dalam perlembagaan negara kita. Tetapi bila kita wujudkan satu undang-undang yang mengganti ISA, dia bertolak daripada 149, bermakna bahawa kita mengekalkan hak-hak yang terkandung dalam perlembagaan kerana dia melangkaui peruntukan-peruntukan lain yang dijamin oleh perlembagaan. Dan perkara 149 ini juga memberikan kuasa yang amat luas kepada parlimen, majoriti ahli parlimen untuk menggubal undang-undang yang bertentangan dengan perlembagaan. Saya nak katakan bahawa yang di-Pertua, kita tidak boleh mengizinkan sama sekali parlimen ini menggubal satu undang-undang yang bertentangan dengan prinsip perlembagaan yang terdapat dalam negara kita. Sekejap. Minta penjelasan. Terima kasih. Saya cukup setuju, Datuk Speaker. Apa yang berlaku di dalam Dewan ini sangat mencurigakan. Apa yang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hendakkan kita semua sebagai ahli parlimen adalah untuk mengambil satu keputusan dan bersetuju bahawa kini ada tindakan yang diambil, ada tindakan lanjut diancam oleh sekumpulan besar orang dalam di luar Malaysia untuk menyebabkan keganasan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di sini hendakkan semua ahli parlimen Barisan Nasional untuk setuju kepada perkara itu. Ini fakta.
Dan kita sebagai ahli parlimen, Datuk Speaker, bolehkah kita setuju kepada satu perkara yang kita semua tahu tidak betul, tidak berlaku? Itu menjadi isu asas, pokok asas. Kalau kita nak gunakan 149, peruntukan Perlembagaan Persekutuan, ada dimaksudkan, ada dinyatakan di situ boleh digunakan dalam keadaan-keadaan tertentu. Sedesak. Keadaan-keadaan tertentu seperti mana disenaraikan di situ. Ya. Isu asas utama. Ya. Perkara nombor satu yang kita kena lihat, semua ahli Barisan Nasional, ahli Parlimen Barisan Nasional, termasuk kita sebagai ahli Parlimen Pembangkang, we are all here as members of Parliament. Boleh kita setuju? Maknanya pada hari ini, Datuk Speaker, Parlimen akan menyatakan bahawa Malaysia tidak menjadi negara yang aman. Sebenarnya Malaysia satu negara di mana kita terancam oleh seorang atau sekumpulan orang besar yang hendak membawa kepada keganasan. Is that true? Is that a fact? Memang tidak. Apakah komen saudara Bagi Kuala Selangor. Baik. Terima kasih Pengurus Senat, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya pun dalam semangat yang sama apabila dibahaskan pokok sena oleh perkara ini, saya dapati jelas, bukan seperti mana sahabat saya Subang menyebutkan. Saya setuju dengan apa yang Subang bangkitkan. Ia bukan satu yang tahyul atau satu yang direka, tetapi jelas bahawasanya tindakan telah diambil dan tindakan lanjut diancam. Bermakna peruntukan ini, peruntukan yang atas dalam Federal Constitution merupakan satu special powers. Ia adalah satu yang selalunya 149 dan 150 ini dibaca bersekali kerana special powers itu. Maka jelas bahawa peruntukan yang diberikan dalam 149 itu adalah ketika telah berlaku. Ia bukan satu yang dongengan, ia bukan satu yang direka cipta. Contohnya pada tahun yang melatar belakangi 149 itu adalah komunis. Tetapi kalau mau diperuntukkan dalam satu akta, maka ia sudah cukup dengan Criminal Penal Code, kanun keseksaan dan juga akta keterangan. Maka perlu satu undang-undang seperti ini. Terima kasih. Shalom Terima kasih. bangun, Ya. Shalom. Pendek cepat ya.